Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ke tu? Ada lagi tu. Tidur semua tu. Ada yang Ni. keluar masalahnya. Oh, ya ke? Kalau saya keluar nanti orang nak masuk tak boleh pula orang. Susah tunggu Tak apalah, saya tunggu. Okey, baik. InsyaAllah ini kita akan habiskan sedikit lagi untuk ni lah. Untuk subjek ibadah bagi UPKK. Okey, untuk makluman, InsyaAllah untuk minggu depan sebelum kita exam tu, setengah jam untuk kita exam tu kita akan buat sedikit rumusan. Kemudian baru kita akan start untuk periksa lah. Maksudnya lagi setengah jam. Contoh lepas setengah kita Google Meet, kita akan buat rumusan sedikit untuk periksa tu. Dalam pukul 9 suku baru kita akan start bagi soalan. Okay, baik. Okey, untuk solat Jumaat ini untuk UPKK Okey, untuk solat Jumaat, dia pengertian dia 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada waktu zuhur hari Jumaat di masjid atau tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Okey, tempat tertentu ni banyak sebab kadang-kadang ada orang dia solat sebab kalau dekat kampung tu, kat pedalaman bukan kampung pedalaman, dia solat Jumaat ni dekat dekat dataran je. Sebab dia tak ada masjid. Dia panggil orang kampung semua untuk solat Jumaat lah. Jadi tak perlu kat masjid lah sebab tak ada masjid. Okey, hukum solat Jumaat adalah fardu ain kalau musim Covid ni haruslah. Maksudnya tak boleh pergi kan solat Jumaat. Ustaz pun dah lama dah tak solat Jumaat. Okey, baik. Wajib ke atas lelaki yang cukup syarat jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, hukumnya berdosa. Sebab kita ada Covid ni, maka tidak berdosa lah. Okey, baik. Syarat wajib solat Jumaat. Ini tahun 4 asalnya buku ni. Tahun 4 solat Jumaat. Okey, balik, lelaki, Islam, tidak uzur, merdeka, berwasa tautin, berakal. Okey, ni pun Ustaz dah terangkan dah. Masuk merdeka ni. Merdeka ni maksudnya bukan merdeka tu 31 bulan 8 tu. Bukan. Merdeka ni adalah bebas daripada menjadi seorang hamba. Okey, bermasa tautin ni adalah orang penduduk tempat tu lah. Yang mana siapa yang duduk dekat kawasan Teluk Gadung tu, maka dia diwajibkan untuk solat di Teluk Gadung tu lah. Kalau kita bermusafir ke, tak payah lah kita nak solat Jumaat boleh, tak solat Jumaat pun tak apa. Sebab kita bermusafir, kita tidak bermasa tautin. Okey, baik. Okey, rukun khutbah. Rukun khutbah ni jika tiada salah satu dalam khutbah tersebut, maka khutbah itu tidak sah lah. Yang pertama mestilah ada memuji Allah. Sebab itulah kalau khatib Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah tu muji Allah lah. Okay, selawat ke atas Nabi. Berwasiat. Berwasiat ni adalah berpesan dengan takutkan Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu ayat dia tu. Ni ittaqullah ni. Seperti ittaqullah. Akhir baca ayat Quran dalam salah satu daripada 2 khutbah. Akhir membaca doa bagi orang mukmin. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu adalah rukun khutbah dia. Biasanya kalau dalam exam ni diminta 3. Selalunya UPKK paling tinggi 3 je, tak pernah minta 4, 5, 10 tak ada. Paling sikit 2, paling sikit 1 lah, 1, paling banyak 3. Jadi kamu kena hafal 3 lah, 3 rukun khutbah. Macam tu lah. Okey, lafaz niat solat Jumaat, usolli fardhu Jumaati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dia macam solat subuh, usolli fardhu subhi, tapi Jumaat usolli fardhu Jumaati. Sebab dia fardu solat Jumaat ni fardu. Saja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ini lelaki kena ingat lelaki selalu solat Jumaat. Okey, baik. Mana slide kosong Oh, dah habis dah. Ingatkan hilang tadi. Okey, baik. Oh, patutlah kat situ punya. Okey, ni dalil solat Jumaat dalil solat Jumaat, ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah fazarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oh, tinggal rukun nun.
Okey, wahai orang yang beriman, bila disuruh azan untuk mengerjakan solat Jumaat, maka segeralah kamu. Okey, ini pernah masuk dalam PXA. Dia minta terjemahan. Dia minta terjemahan. Dia minta terjemahan belah mana, saya lupa. Untuk pengertian rasanya. Kamu kena hafal lah, orang-orang yang beriman bila disuruh azan untuk mengerjakan solat Jumaat, maka segeralah. Sebab perkataan segeralah ni rasanya. Segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Mengingati ni pun dikosongkan. Dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ditinggalkan tu kamu kena isi lah. Macam tu lah kamu kena hafal. Pengertian dia. Okey, baik. Okey, khutbah Jumaat. Tadi rukun. Okey, khutbah Jumaat. Macam mana cara khutbah Jumaat dilakukan? Khutbah Jumaat itu adalah ucapan yang wajib disampaikan sebelum solat Jumaat didirikan. Okay, siapakah yang soalan dia senang je. Siapakah yang membaca khutbah tersebut? Jawapan ni bawah ni ada tulis. Okey, orang yang membaca khutbah dipanggil khatib. Ni. Ingat perkataan ni. Khatib ni. Perkataan khatib ni. Orang yang dipanggil khatib. Okey, baik. Okey, seterusnya. Tadi hikmah. Okey, hikmah solat Jumaat. Okey, apakah hikmah? Apakah kelebihan? Apakah yang kita dapat untuk solat Jumaat ni? Okey, yang pertama ialah memulakan hari Jumaat. Sebab hari Jumaat merupakan penghulu segala hari lah. Dan Nabi selalu macam ni kan, hari Jumaat ini kita digalakkan untuk sentiasa berselawat ke atas Nabi. Kerana pada Jumaat ini begitu banyaklah. Dan kita juga digalakkan untuk berbanyakkan bersedekah, kan, berzikir apa semua lah, terutamanya. Bersedekah hari Jumaat amat orang kata digalakkan lah, berlipat kali ganda pahalanya, insya-Allah. Okey, kalau kita solat Jumaat tu, yang pertama kita memulakan hari Jumaat tersebut, meredakan persadaran dan perpaduan umat Islam dengan perjumpaan mingguan. Sebab tu hari Jumaat tu ramai orang Islam berkumpul. Sebab tu COVID ni dia tak bagi orang Islam tu berkumpul, takut lagi tersebar lah penyakit tersebut, kan. Okey, mengambil iktibar pengajaran daripada khutbah disampaikan. Sebab itulah kita pergi solat Jumaat tu bukan semata-mata kita pergi nak bercakap dengan kawan-kawan, tidak. Bukan kita pergi nak tidur, tidak. Kita nak dengar khutbah, isi khutbah tu. Apa yang khatib baca tu kita kena dengar lah. Okey, melatih umat Islam hidup bermasyarakat. Okey, ni tadi niat dah. Okey, ni latihan yang terakhir. Okey, latihan sedikit. Okey, buka mic nak tanya. Okey, solat Jumaat ditunaikan secara, siapa dia jawab? Siapa ada tu? Zara. Solat Jumaat ditunaikan secara apa? Sendiri, berjemaah, berlima, bersepuluh? Berjemaah. Okey, betul. Farhan, solat Jumaat dilalui dengan 2 kasidah ke ceramah ke yahanan? Khutbah. Okey, 2 khutbah. Solat siapa? Kasih Najla tu Kasih Najla. Kasih Najla. Solat Jumaat didirikan di dalam waktu apa? Asar ke maghrib? Kasih. Asar ke? Tu nombor 3 tu. Solat Jumaat didirikan dalam waktu apa? Engkau, aku saja kata asar maghrib. Ke subuh? Zuhur. Okey. Husna ada Husna? Bukan, Zuhur. Betul lah, Zuhur. Okey, Husna. 4 orang yang berkhutbah dipanggil apa? Siapa yang sampai khutbah tu, Bilal ke makmum? Husna. Kejap. Orang yang berkhutbah dipanggil apa? Khatib. Okey, khatib. Okey, Erina Karmila. Nombor 5, hukum menunaikan solat Jumaat adalah fardu ain ke, kifayah ke, sunat muakkad ke, sunat? Mana Erina Kamila ni? Ni ada. Erina Kamila tidur ke? Erina Kamila. Apa jawapan dia?
Hukum menunaikan solat Jumaat. Fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad, sunat. Tadi dah ada tadi. Alif ba jim dal. Irina, tak ada suara tu, tak buka mic Mana beliau ni? Tu. Ridwan Haikal. Ya, Ustaz. Nombor 5 tu. Hukum menunaikan solat Jumaat adalah Sunat muakkad. sunat muakkad celah mana kau? Fardu ain. Fardu ain. Mana tadi Apa Ustaz Ali nak ni? Dia dah sangkut dah. Slide ni dah sangkut. Okey, baik. Seterusnya. Siapa lagi kat sini? Farhan. Farhan dah Okey, Farhan. 2 syarat wajib solat Jumaat. Yang ada 5 tu. Islam, Islam, berakal. nak 2 je kan. Terang masuk khutbah. Okay, semua ni dalam slide Slide tu Ustazah Huda dah kongsi dah itu. Okay, baik. Dah habis. Okay, sekarang kita pergi ke lagi satu last sikit je lagi. Mana Ustaz punya ni? Lupa nak buka yang last kali tu. Okay. Banyak pula dia rupanya. Banyaknya ni. Okay, insyaAllah kita cepatkan sikit lagi Okay, baik. Okay, solat jamak. Solat jamak ini pun tahun 4 juga. Kalau kita sekolah JAIS, ini silibus sekolah JAKIM Kalau sekolah JAIS, solat jamak ni berada di tajuk akhir darjah 4. Okay, pengertian solat jamak iaitu jamak tu maksudnya menghimpunkan pada bahasa menghimpunkan pada syarat menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Okey, solat subuh tidak boleh dijamak atau dikosarkan. Jadi solat jamak ni yang terlibat adalah zuhur, asar, maghrib dengan isyak. Okey, baik. Okey, jenis-jenis solat jamak. Jamak ada 2, jamak takdim ada, jamak takhir pun ada. Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim himpun dahulu. Jamak takhir himpun kemudian. Apa himpun dulu, apa himpun kemudian? Contoh, kita himpunkan 2 solat fardu ni, solat zuhur dengan asar. Kita nak solat zuhur dulu ke? Kita nak solat pada waktu zuhur ke? Kita nak solat pada waktu asar. Kalau zuhur pukul 1:30. Kalau asar 4:50 kan. Kita nak solat pada waktu, kita nak himpun solat zuhur dengan asar tu pada waktu zuhur ke? Kita nak himpun solat zuhur dengan asar tu pada waktu asar. Itu dipanggil jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau di hadapan dipanggil jamak takdim. Kalau di belakang maksudnya solat pada waktu asar dipanggil jamak takhir. Dekat sini ada penjelasan dia. Boleh rujuk dalam nota ni Okey, baik, ini adalah hadis. Hadis ni jarang keluar. Jarang keluar dalam soalan. Tapi kita tengoklah. Ini antara hadis yang mana Nabi Rasulullah masa ketika berperang. Ni perang Tabuk perang Tabuk. Maka baginda menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak. Dia himpunkan solat zuhur dengan asar. Dan menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak juga. Dihimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Okey, baik. Ini pula qasar. Tadi jamak, ini pula qasar. Qasar ni maksudnya apa? Qasar ni maksudnya memendekkan. Memendekkan Ingat, tadi jamak menghimpunkan, qasar memendekkan. Apa itu pengertian dia adalah pada syarat memendekkan atau mengurangkan bilangan rakaat daripada 4 kepada 2. Jadi solat yang ada, slide ni disilap sikit. Solat fardu yang ada 4 rakaat adalah apa? Yang pertama adalah zuhur, bukan subuh Ni silap. Ustaz dah bagi tahu dah itu. Dia tak tukar. Okey, zuhur. Solat yang kedua adalah asar. Solat keempat adalah isyak. Subuh ni memang tak ada dalam senarai jamak qasar. Subuh dikecualikan. Dia zuhur sebenarnya. Disilap. Okey, baik. Okey, sabda Rasulullah SAW. Selawat sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyyu kana yaqsuru fi safar.
Yang mana maksudnya Nabi telah mengqasarkan, yang itu memendekkan solat ketika dalam perjalanan baginda. Seperti tadi ada 3 solat fardu ni, yang 4 rakaat saja boleh dikosarkan, boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Maghrib tak boleh Ustaz, bila dikosarkan. balik kampung kena jamak. Balik kampung yang jauh lah. Kalau setakat balik pergi Rantau Panjang ni tak payahlah. Kalau setakat pergi Kelang, pergi Shah Alam, kampung Shah Alam dekat, tak payahlah. Yang penting nanti kita Kalau tengok. Kedah. Kedah boleh. Nanti kita tengok syarat-syarat untuk baru ada kat sini. Okey, syarat solat jamak dan qasar. Mestilah tidak kurang daripada 2 marhalah, iaitu 89 km. Nanti tanya mak, kita nak pergi Kedah ni berapa kilometer? Jauh, 300 km. Kalau 300 km lebih lah. Kalau kata nak pergi mana ni? Kita nak pergi Banting je. Berapa kilometer? 80 km. Kalau 80 km boleh tak kita nak solat jamak qasar? Haikal, kalau 80 km. 80 km. Kalau contohlah kita nak pergi KL kan. KL ke jauh-jauh sikit lah. Kita nak pergi Ampang lah, Ampang. Kita nak pergi Ampang 80 km. Boleh tak kita nak solat jamak dan qasar? Tak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat dia mestilah lebih daripada 89 km. Kalau setakat 80 km tak boleh. Tak boleh kita nak Kalau pergi. tepat-tepat Ustaz, 89 km Boleh. ni. 89 km pun tepat boleh. Jangan 88. Tak boleh. Kalau 88 kamu lebih lah sikit. Pergi jalan jauh sikit, patah balik ke kan. Dapatlah 89. Okey, baik. Yang penting adalah perjalanan tersebut tujuan yang baik. Bukan nak pergi pergi berjudi. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Perak buat apa? Kita nak pergi rompak bank. Tujuan yang jahat tak boleh. Kita nak pergi buat solat jamak pula kan. Dah lah buat solat jamak, buat solat jamak tu pergi merompak pula. Ya. Kalau kita pergi Rawang 90 km. Pergi Rawang. Awak pergi Rawang sampai 90 km. Jauhnya. Contoh. Rawang tak sampai 90. Rawang berapa je? Rawang baru 50 km. 50 tak sampai 100. Rawang dekat je kampung Rawang ke apa ni Haikal? Rawang dekat je. Sabak Benam boleh. Sabak Benam boleh. Ustaz kampung Ustaz pun Sabak Benam. Ustaz selalu jamak qasar. Okey, baik, mestilah niat bermusafir niat bermusafir, perjalanan jauh. Musafir maksudnya perjalanan jauh. Okey, berniat juga qasar dan jamak. Solat yang boleh diqasarkan. Kena niat qasar, iaitu qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku memendekkan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Kekal dalam keadaan musafir sehingga selesai solat yang kedua. Maksudnya dalam masa kita nak solat jamak tu pastikan dalam keadaan kita bermusafir. Jangan dah sampai kat kampung baru nak solat. Nak pergi mana ni? Kita nak pergi Sabak Benam kat kampung. Solat bila? Solat kat kampung lah. Tak boleh. Kalau sampai baru solat tak boleh. Sebab apa? Sebab solat jamak dan qasar ni adalah dalam tempoh dalam tempoh kita bermusafir tersebut. Jangan dah sampai baru nak solat, tak boleh. Kita solat kat kampung dulu. Kalau kita tak nak jamak. Kalau kita tak nak jamak, kita kena solat pada waktunya lah. Contoh, kita bertolak pada pukul 1 tengah hari. Kita nak pergi Sabak Benam kan. Jadi, tiba-tiba masa tengah dalam perjalanan tu berbunyi azan Zuhur. Azan Zuhur kita berhenti solat lah. Solat Zuhur 4 rakaat. Lepas tu dah habis solat, kita jalan lah. Sampai azan Asar. Azan Asar kita solat balik 4 rakaat. Boleh je. Tapi letih lah kan. Itulah kita naik kereta letih. Lepas tu kamu kena solat 4 rakaat. Sebab itulah kita diberi rukhsah, iaitu keringanan untuk kita solat 4 rakaat jadi 2 rakaat sahaja. Okey, baik. Tidak mengikut imam solat tamam. Tidak mengikut imam solat tamam ni maksudnya jika kita bermusafir, kita berhenti dekat masjid, kita jangan ikut imam yang ada dekat tempat tu. Contoh, kita nak pergi Kedah kan, kita berhenti dekat Perak. Masjid dekat Perak tu. Bukan nak pergi Berak kan, nak pergi Perak lah. Masjid dekat Perak tu. Dekat masjid tu tengok imam tengah semayang. Kita nak buat solat jamak qasar. Kita tak boleh ikut. Kalau kita nak buat jamak dan qasar, kita tak boleh ikut imam tersebut lah. Kita kena jadi imam. Kita yang kena jadi imam untuk keluarga kita. Okey, baik. Bila dah imam tu habis solat, barulah kita solat.
Kan janganlah tampak ada dua imam. Kalau boleh tunggu imam tu habis solat barulah kita solat jamak qasar. Okey ustaz, kalau kita tak nak jamak qasar boleh tak? Ikutlah imam tu buat solat dengan rakaat yang penuh. Lepas tu kamu sambunglah buat rakaat yang pendek pula. Ikut boleh, mana-mana boleh. Yang mana sebab hukum dia ni sunat muakkad tadi. Sunat ke? Ustaz pun lupa hukum dia. Okey, jadi kita tengok Okey, mengetahui cara melakukan solat jamak dan qasar kena belajarlah. Kena tahu solat yang jamak dan qasar adalah solat fardu sahaja. Jangan kita nak buat solat duha pergi jamak qasar pula dah solat duha. Tak ada solat fardu sahaja. Okey, baik. Mana sebelah sana punya? Okey, ini adalah niat. Niat dia begitu panjang. Ni kamu boleh baca sendiri. Yang mana solat 4 rakaat tu dijadikan 2. Macam contoh asar. Asar ni adalah 4 rakaat dibagi rakaataini qasran. Rakaataini qasran. 2 rakaat dipendekkan. Dia tak baca arba'a rakaatin, tak adalah arba'a rakaatin sebab dia dah baca 2 rakaat rakaataini qasran. Iaitu 2 rakaat qasar dihimpunkan dengan asar kerana Allah Taala. Ini antara niatnya. Ni soalan ni pernah keluar dalam exam UPKK. Dia suruh kamu isi, dikosongkan niat ni, disuruh kamu isi. Rakaatain ni dia hilangkan, jama'an ni dihilangkan, apa. Kalau contohnya asar kan, ini dihilangkan, zuhur ni dihilangkan. Kalau kamu buat subuh salah lah. Kalau kamu buat maghrib salah lah sebab asar dengan zuhur. Itu je. Itu je soalan dia. Sebab itulah kamu kena tahu apakah pasangan-pasangan jamak dengan dijamakkan tu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Okey, baik. Tadi adalah niat solat jamak qasar untuk takdim di awal waktu. Kalau ini adalah jamak takhir di akhir waktu. Mana yang kita kena solat dulu? Kalau contoh jamak takdim, macam tadi tu jamak takdim, dia buat zuhur dulu, baru buat asar. Kalau jamak takhir, dia buat fardu zuhur dengan asar juga. Sama je. Sama je. Cuma dia tak ada dia punya, kalau ada pendapat kata kalau kita buat jamak takhir, kita nak solat zuhur dulu ke solat asar dulu? Ada pendapat kata solat asar dulu baru solat zuhur sebab kita menghormati tuan rumah. Ada yang kata kita menghormati turutan waktu zuhur dulu baru waktu asar. Okey, baik. Mana-mana boleh boleh dua-dua boleh. Yang penting kita solat. Okey, baik. Perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar kena ingat sebab ada 2 je. Selalu yang 2 ni adalah soalan yang selalu ditanya. Apabila telah sampai ke tempat asal, kita nak pergi Kedah, dah sampai Kedah baru kita nak solat jamak dan qasar. Tak boleh. Sampai ke tempat yang tuju dan berniat menetap 4 hari atau lebih. Okey, baik. Kalau kita nak balik kampung selama 3 hari, barulah kita boleh jamak dan qasar masa perjalanan. Dalam perjalanan. Kalau kita, dan juga kita boleh jamak dan qasar ketika sampai dekat tempat tersebut. Kalau kita menetap kat kampung tersebut sampai 4 hari, melebihi 3 hari, maka kita kena, bila sampai dekat tempat tersebut, kita kena solat macam biasa. Ni macam ni dia kena perlu penjelasan yang lebih jelas lah. Kan? Contohnya macam ni lah. Okey, kamu nak pergi Kedah, kamu nak balik kampung cuti hari raya. Cuti hari raya biasanya seminggu, betul tak? 7 hari. Kalau 7 hari cuti hari raya tersebut, kamu boleh jamak dan qasar ketika perjalanan sahaja. Ketika perjalanan sahaja. Okey, contoh kita balik hari raya haji. Ibarat tiba ni kan, kita balik kampung Kedah juga, tapi kita balik 3 hari je. Sebab mak ayah punya bos tak bagi cuti lama-lama kan. Jadi kita boleh solat jamak dan qasar pada hari yang walaupun kita dah sampai kat Kedah tu, kita boleh solat 3 hari berturut-turut. Contoh contoh hari ni hari Jumaat, kita pergi ke Kedah sampai hari Sabtu. Contoh masa tu kita dah boleh buat solat jamak dan qasar. Bila sampai hari Sabtu dekat Kedah tu, kita boleh solat subuh 2 rakaat macam biasa. Zuhur dengan asar tu kita boleh jamakkan walaupun kita dah sampai kat Kedah. Selama 3 hari sahaja. Jamak dan qasar. Ustaz, kalau kita nak buat jamak dan qasar masa dah sampai, boleh tak kita buat solat penuh? Boleh.
Boleh. Ni semua adalah rukhsah keringanan untuk orang-orang Islam lah. Okey, baik. Okey, baik. Ini adalah soalan. Okey. Saya nak tanya. Siapa ada kat situ siapa ada kat sini ni? Okey. Alisa Sarah. Alisa Sarah ada tu? Ya. Okey, saya nak tanya. Apakah maksud solat jamak? Jamak ni apa? Pendek, himpun, panjang, tambah? Pendek, himpun, panjang atau tambah? Jamak. Apa dia? Alisa Sarah. Maksud jamak tadi. Panjang. Allah. Panjang mananya? Kamu tidur ke tadi? Okey, siapa boleh bantu? Farhan? Farhan, jamak apa? Menghimpun. Himpun. Okey. Zara, jamak terbaik kepada berapa? 2. Okey, 2. Apa dia Zara? Jamak Jamak takhir. dengan jamak Jamak takzim. takhir. Okey, baik. Husna, solat qasar bermaksud? Memendekkan. Okey, memendekkan. Kasih Najla, solat yang tidak boleh dijamakkan apa? Zuhur, Asar, Isyak, Subuh. Kasih Najla. Kasih. Kasih dah tidur dengan adik dia. Mana Kasih? Subuh. Subuh. Itu Haikal ni suara tu. Okey, subuh Okey, baik. Jamak takdim bermaksud apa? Takdim. Himpun dahulu ke himpun kemudian? Pendek dahulu. Himpunan dahulu. Okey, himpun dahulu. Takdim Kalau takhir baru himpun kemudian. Okey, baik. Ini jelas masuk jamak takhir. Jamak takhir tadi himpun kemudian lah. Okey, solat yang boleh dijamakkan 4 tadi lah. Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey, baik. Tuliskan 3 syarat sah solat jamak. Okey, tadi ada kat depan Okey, solat cepat kan. Okey, lepas tu adalah tajuk solat orang sakit. Solat orang sakit dan solat dalam kenderaan ni adalah tahun 5 kita belajar Jaiz. Ini Jaiz tahun 5. Okey, pengertian solat orang sakit iaitu solat bagi orang yang tidak berupaya mengerjakan solat secara berdiri. Ingat tidak boleh solat secara berdiri. Maka itu bagi solat orang sakit iaitu solat orang uzur lah. Okey, cara solat ketika orang sakit ni ada 3 iaitu secara duduk, secara miring dan secara menelentang. Okey, baik. Ni Ustaz cepat ni semua Ustaz dah ajar dah ni. Okey, baik. Ini adalah cara dia ada 999. Ingat 2, 4, 6, 8, ni 10 pula. Ada 9 dalam buku teks. Ni ada 9 semua. Duduk ada 9, badan miring ada 9, menelentang pun ada 9. Ini 8 ni. Mana yang ni rokok iktidal ni dia sekalikan. Patutlah. Rokok iktidal ni dia sekalikan. Sepatutnya ada 9 dalam buku Jaiz lah. Ingat sama je semua ni. Sama menutup aurat. Kepala tinggikan sedikit. Cuma kalau menentang kepala tinggi sikit. Ada memberi salam. Soalan dia senang je. Berikan tiga cara solat. Cara solat apa? Cara duduk ke, cara miring ke? Nak 3 je. Tulis je lah. Menutup aurat, niat menghadap kiblat, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Benda macam tu je jawapan dia. Pendek je. Okey, baik. Hikmah solat orang ketika sakit. Hikmah dia kalau ketika sakit pun kita kena sentiasa mengerti Allah, sabar dan tabah menghadapi kesakitan, meringankan penderitaan yang tanggung, memperoleh keterangan jiwa, mensyukuri nikmat Allah. Okey, baik. Kafiah solat dalam kenderaan. Okey, bagaimanakah solat dalam kenderaan? Biasanya solat dalam kenderaan dia secara duduk lah contoh kita naik kapal terbang ke, kita naik kereta kan. Naik kereta tiba-tiba jalan jam, masuk waktu nak habis dah. Jadi solat dalam keadaan duduk dalam kenderaan lah. Jangan kamu berdiri pula kan. Dalam kenderaan dah lah rendah. Berdiri pula. Okey, baik. Solat dalam kenderaan. Jika boleh berdiri, afdal berdiri. Jika tidak boleh, maka duduk lah. Maka duduk. Afdal menghadap kiblat. Okey, kena menghadap kiblat Kalau kapal terbang tu bergerak, lantak dia lah.
Yang penting masa mula-mula tu menghadap kiblat. Okay, kalau kita naik flight, kalau kita naik kapal terbang, dia akan bagi tahu arah kiblat kat mana. Dan bagi tahu siap-siap dah. Okey, semua perbuatan dalam solat hendaklah mengikut kenderaan perbuatan solat. Contoh macam orang ni dia naik atas unta. Atas unta pun boleh solat Mula-mula seunta tu, kalau unta tu berjalan, biar je lah dia berjalan. Yang penting pada mula-mula kita angkat takbir tu, Allahu Akbar, mestilah menghadap kiblat. Okey, baik. Bagaimanakah cara solat dalam kenderaan? Pertama, niat berserta takbiratul ihram, menghadap kiblat. Kedua, baca Al-Fatihah dan surah, rokok, i'tidal, duduk dan memberi salam. Ini semua yang asas Dalam solat biasa pun benda ni semua ada. Okey, baik. Hikmah solat dalam kenderaan, memperoleh ketenangan jiwa. Ni hikmah ni biasalah sama je. Hikmah ni sama macam hikmah orang sakit tadi. Melaksanakan ibadah mengikut kemampuan, mengingati Allah dalam semua keadaan. Ini antara ayat popular, mengingati Allah dalam semua keadaan. Hidup diberkati dan diredai Allah Ta'ala. Okey, soalan. Cara solat orang ketika sakit ada berapa? Okey, ada berapa? Siapa nak tahu? Okey, sebut je. Siapa yang buka? Okey, betul, 3. Duduk iftirash, berdiri atau duduk? Duduk iftirash, berdiri atau duduk? Cara solat secara apa? Duduk iftirash, berdiri atau duduk? Iftirash ni macam dia Duduk. bersila lah. Okey, solat secara duduk sebab dia boleh duduk. Iftirash tu solat secara duduk lah. Okey, muka dan apa yang menghadap kiblat? Bahu. Muka dan bahu. Muka dan bahu. Bahu bukan dada. Kaki. Dada. Kalau secara baring, dada tu kena pastikan menghadap kiblat lah. Kalau secara mengiring, dada kena menghadap kiblat. Kalau baring, kaki menghadap kiblat. Okey, baik kalau muka secara duduk tu dengan dada lah. Dada kita. Kalau bahu sengit macam ni, muka ke depan tak apa. Yang penting bahu. Okey, baik. Solat secara duduk. Menutup aurat ni wajib, sunat, harus, haram? Wajib kalau kita tak ada kalau kita tak tutup aurat, maka batal kita punya solat tersebut. Okey, hendaklah niat dan apa? Kalau kita niat, kena buat sekali dengan apa? Sujud, rukuk, i'tidal, takbiratul ihram. Takbir. Betul, takbiratul ihram. Okey, baring menentang dengan apa yang menghadap kiblat? Menghala kiblat. Kalau baring menentang tadi. Dada. Kalau baring menentang, kaki menghadap kiblat. Sebab kita menentang dada kita ke atas. Betul-betul kaki Kaki kena menghala kiblat. Kalau baring menentang, kita baring. Kaki menghala ke kiblat. Okey, baik. Ni nanti boleh rujuk dekat nota tersebut untuk kamu untuk jawab soalan-soalan bawah ni. Okey, baik. Solat sunat. Solat sunat ni tahu 4 rasanya. Okey, solat sunat ialah ibadah yang dianjurkan dalam Islam tetapi tidak diwajibkan sebab dia solat sunat macam solat sunat duha kan. Dianjurkan oleh Islam tapi tak diwajibkan. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Kalau buat dapat pahala, itulah nama sunat Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Okey, baik. Sabda Rasulullah, man solat duha 12 raka'atin banallahu lahu qasran fil jannah. Ya Allah, riwayat Tirmizi. Siapa yang melakukan solat duha 12 rakaat, Allah akan membina untuknya istana di dalam syurga. Banyak 12 rakaat. Ustaz solat 2 je. 2 rakaat tak dapat nak bina istana kan. Dapat bina pintu pun jadilah. Ni tak ada solat duha langsung, tak dapat apa-apa lah. Okey, baik. Antara jenis solat sunat, solat Aidil Adha solat sunat, Aidil Fitri pun solat sunat, tarawih bulan puasa Ramadan solat sunat, duha solat sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa lah. Okey, baik. Solat sunat rawatib ni apa Solat sunat rawatib ni solat yang dia kapit ni, maksudnya apa kapit nak bagi tahu Dia solat fardu, kita solat 2 rakaat sebelum nak solat zuhur, 2 rakaat selepas solat zuhur, dua-dua. Contoh
Contoh. Okey baik, kalau sini solat yang mengiringi solat fardu senanglah. Solat mengiringi solat fardu. Solat sunat adalah solat yang mengiringi solat fardu. Contoh sini ada 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Itu adalah solat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Apa ada ulang 2 kali pula perkataan ni. Okey, 2 rakaat selepas solat fardu zuhur. Okey, sepatutnya yang ini 2 rakaat selepas sebelum fardu zuhur sebab Nabi biasa buat solat sunat ni 2 solat sunat sebelum zuhur, 2 solat sunat sebelum selepas solat zuhur. Ustaz, Ya saya. solat sunat selepas asar tak boleh kan? Tak boleh. Selepas asar dengan selepas subuh tak boleh. Dia makruh, tak boleh buat Dengan asar. Subuh dengan asar, selepas solat subuh, kalau contoh kita solat subuh kan, selepas tu tak boleh buat solat sunat. Sama dengan asar. Lepas kita solat asar, kita tak boleh solat sunat. Kamu kena penuhkan solat fardu dulu, solat sunat. Okey baik, ini adalah niat niat. Nanti nak hari raya nanti, ayah atau abang kamu jadi khatib nanti, jadi imam, kamu kena niatlah solat Aidilfitri, solat Aidil Adha yang bakal tiba ni. Ni solat taubat banyak buat dosa. Banyak cakap lawan mak ayah. Ni solat taubat ni. Solis sunat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Okey. Solat tarawih di bulan Ramadan sahaja. Okey baik. Ini adalah lafaz-lafaz niat semua Banyak solat-solat sunat tersebut. Solat witir pun ada, solat tahajud pun ada. Ni semua niat-niat dia. Yang penting kamu tengok berapa rakaat, apa nama. Soalan dia senang dalam exam. Dia kata apa? Contoh dia bagi soalan usolli sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Antara berikut merupakan lafaz niat solat apa? Dia bagilah solat sunat hajat ke, solat sunat witir ke, solat sunat tarawih ke, solat sunat duha. Kamu cakaplah itu niat solat duha. Okey, apa dia? Kalau kita solat sunat duha, tapi tak baca doa. Tak baca doa. Tak baca doa 2 kali lah. Kenapa tak baca doa? Tak ingat. Dosa ke? Tak, kalau tak ingat baca doa solat apa niat solat duha tu, kamu baca doa sendirilah. Ya Allah, pemudahkan aku belajar. Ya Allah, bagilah aku dapat 8A dalam UPKK. Ya Allah, niat macam tu tak apa dah. Murahkan rezeki ibu bapaku. Ya Allah, macam tu tak apa dah. Kalau tak hafaz, kalau kamu tak hafaz, seeloknya kamu buka YouTube lah kan. Banyak dalam YouTube ada, nanti Ustaz share. Dalam YouTube ada je doa solat duha. Okey baik, ini adalah contoh doa solat tarawih. Okey baik, jawab semua soalan. Contoh solat sunat rawatib ialah 2 rakaat sebelum subuh. Betul atau salah ni? Betul 2 rakaat selepas asar boleh tak? Lepas asar tak boleh. 2 rakaat selepas subuh tak boleh. 2 rakaat sebelum maghrib pun bukan solat sunat rawatib dia solat sunat biasa je. Solat sunat rawatib ni kebiasaan Nabi selalu buat lah. Iaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib ni dia solat sunat biasa, bukan solat sunat rawatib. Okey, sunat muakkad. Sunat muakkad bermaksud apa? Yang makruh dituntut wajib fardu. Siapa tahu? Sunat muakkadah. Sunat muakkadah adalah dituntut. Dituntut untuk melakukannya. Contoh tadi solat hari raya. Solat hari raya sunat muakkad dia bukan wajib, sunat muakkad, dituntut. Okey baik, bilakah solat tarawih dilakukan? Pada bila? Malam bulan Ramadan, siang bulan Ramadan. Okey, bila? Malam bulan Ramadan. Senang je tu, malam bulan Ramadan. Okey baik. Solat yang dikerjakan untuk membuat pilihan. Kita nak buat pilihan kan. Contohlah kita nak beli basikal ke nak beli telefon. Beli basikal ke beli telefon. Maka kita kena solat apa nak buat pilihan. Solat duha ke, solat witir ke? Ya, solat istikharah. Istikharah kalau nak kahwin pun, nak jodoh ke? Betul ke ni jodoh aku? Nak solat istikharah. Nak pilih mana, laki banyak sangat kan, perempuan banyak sangat kan, solat istikharah. Okey baik. 5. Solat witir ditunaikan selepas solat apa? Solat isyak. Ya, solat isyak pada Ramadan. Lepas habis solat isyak baru kita buat solat witir. Isyak pula. Tarawih tu kan bulan Ramadan. Okey, lepas habis solat isyak baru kita solat witir. Witir ni adalah maksudnya penutup Penutup maksudnya kita nak tidur tu buat solat witir.
Kalau kita tahajud pukul 4 pagi, kita kena tutup dengan witir sebelum waktu subuh. Okey, usolli sunatan zuhri ra'ataini. Lafaznya di atas adalah lafaz niat solat apa? Solat dua ratib. Solat apa ni? Sunnatan zuhri. Lafaz Rawatib. niat. Okey, solat rawatib bukan solat zuhur Sebab apa bukan jawapannya solat zuhur? Kenapa jawapannya solat rawatib bukan solat zuhur? Sebab sini ada tulis zuhur. Siapa tahu? Sebab apa bukan solat zuhur? Sebab apa Sunatan zuhri. Ya, sebab dia sunnatan. Kalau solat zuhur, fardhon. Usalli fardhu zuhri. Kalau tulis fardhu, barulah solat zuhur. Kalau dia kata sunnatan, maka dia adalah solat rawatib. Ingat perbezaan tu nampak sikit, tapi kalau dah salah jawapan dia. Okey, bilakah solat sunat tahiyatul masjid dilakukan? Siapa tahu Belum ini? masuk masjid. Sebelum masuk masjid. Habis nak solat macam mana? Sebelum Solat. duduk. Okey, betul. Sebelum duduk. Ada kat situ duduk? Ada ke duduk situ? Hendak keluar masjid selepas solat fardu, setelah masuk masjid, sebelum masuk masjid. Okey, jawapannya Jim. Setelah masuk masjid. Bila dah masuk masjid tu, sebelum duduk kita kena solat sunat tahiyatul masjid. Pastikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, barulah duduk. Okey, senaraikan 4 solat sunat. Ni senangnya ni, solat duha, solat sunat witir, solat sunat tarawih, solat sunat istikharah, solat sunat apa, banyak gila. Banyak sangat. Jelaskan 2 solat sunat rawatib. 2 solat sunat rawatib iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat selepas maghrib. Isyak. 2 rakaat selepas isyak dan maghrib lah. Itu. Ini banyak ni jawab sendiri Okey, contoh nombor 12. Siapa boleh jawab soalan nombor 12? Namakan solat yang didirikan pada waktu pagi dalam pukul 10 pagi. Apa dia? Solat duha. Betul, solat duha. Okey, baik. Masuk kepada solat jenazah. Okey, solat jenazah. Okey, sikit lagi dalam berapa muka surat lagi? 20 muka surat lagi, insya-Allah. Okey, baik. Solat jenazah dilakukan dah 10.30. 10.30 kita berhenti dah 10.30 kita berhenti. Okey, solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah orang Islam. Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Itu Ustaz dah bagi tahu dah. Fardu kifayah ni maksudnya dosa itu akan tergugur apabila sebilangan sebilangan orang buat. Contoh, dalam satu kampung tu ada seorang meninggal, ada seorang mati. Tiba-tiba siapa nak menguruskan mayat tersebut? Tak ada orang. Maka berdosalah satu penduduk kampung tersebut. Itu sebab apa? Sebab dia fardu kifayah. Kan? Kalau lagi satu cerita ni, dalam satu kampung tu ada seorang meninggal. Semua orang tak tahu, ada seorang je tahu. Haikal je tahu menguruskan jenazah tersebut. Maka Haikal pun memandikan jenazah tersebut. Yang lain semua tengok je. Macam tu. Dia tengok je kan. Lepas tu Haikal pun ajaklah, jomlah kita solatkan mayat tersebut. Kemudian kita mengkafankan. Haikal seorang je buat mengkafankan mayat tersebut. Yang lain semua tengok je kan. Lepas habis kafan, dia pun solatkan jenazah, kemudian tanam ke kubur. Maka yang orang lain tadi berdosa tadi, maka tergugurlah dosanya disebabkan Haikal seorang je yang buat. Itulah fardu kifayah. Dia bukan fardu ain. Fardu ain tu wajib ke atas individu. Fardu kifayah ni di atas kumpulan lah. Maksudnya kalau seorang buat, maka semua tergugur dosa dia. Sebab itulah dalam sebuah kampung tu kena adalah orang yang menguruskan jenazah. Okey, baik. Okey, rukun solat jenazah. Okey, rukun solat jenazah niat berdiri 4 kali takbir bukan 4 kali rukuk, 4 kali takbir. Sebab solat jenazah tak ada rukuk dengan sujud, tak ada. Dia semua berdiri 4 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah untuk takbir pertama. Takbir kedua selawat ke atas Nabi. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Takbir keempat sebelum bagi salam kita doa kepada semua orang Islam. Sebelum bagi salam kita doa
Oh, ni tak ada salam. Oh, dia tertinggal salam. Dia tertinggal salam. Dah ada salam satu lagi. Nota ni tak lengkap lagi lah. Okey, nampaknya slide ni dah jam. Ustaz dah tolak-tolak ke tepi dah. Dia tak bagi dah. Mungkin dia dah jam. Jadi Ustaz rasa itu sajalah kot untuk hari ni. Ustaz yang masuk dalam ujian apa? Apa yang masuk dalam ujian apa? Pertengahan tahun. Ustaz bagi video. Bagi video macam mana Ustaz bagi macam apa ni? Ustaz